Cakap, saya nak mati, bunuh saya, saya nak mati. Sekarang, kau kena berhenti. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita kembali lagi dengan episod kedua Dr. Dan. Okey, tajuk pada hari ini ialah lesen untuk membunuh. Bayangkan betapa seramnya bila seorang doktor yang dipercayai berada di bawah pengaruh dadah ketika di dalam bilik bedah. Christopher Daniel Duns ni merupakan seorang neurosurgeon ataupun dalam bahasa Melayunya ialah pakar bedah saraf. Dalam karier pembedahan ni, Duns telah dituduh mencederakan atau membunuh 33 daripada 38 pesakitnya. Christopher Daniel Duns dilahirkan di Montana pada tahun 1971. Bapanya, Donald, adalah seorang physical therapist dan ibunya pula adalah seorang guru. Pada awalnya, Duns tidak menunjukkan apa-apa minat terhadap bidang perubatan. Lebih berkecenderung pada American football. Menurut rakan sepasukan Duns ni memang sangat rajin, sangat committed terhadap football. Akan tetapi, dia punya prestasi tu tak terlalu baik. So jadinya Duns lama-lama dia pun meninggalkanlah pasukan footballnya tu. Jadi Duns ni pun beralih arah ke dunia perubatan. Ketika tahun keempat residensi, Duns didapati ketagih dengan kokain. Dia mengambil kokain ketika berada dalam residensi. Lalu mereka berhentikan residensi Duns seketika dan menghantarkan Duns ke pusat pemulihan. Setelah tamat residensinya, Duns pun menjadi seorang pakar bedah neurosurgeon di Hospital Baylor Panel. Sebelum kita teruskan kepada mangsa-mangsa Duns ni, jangan lupa like dan subscribe dahulu. Lepas tu kita teruskan dengan cerita ni. Kelly Martin adalah seorang yang sangat sihat dan ceria. So pada satu hari ketika dia sedang membuat persiapan ataupun mengemas ketika hari Christmas, dia terjatuh dan mencederakan belakangnya. So lama-kelamaan tulang belakangnya semakin sakit. Jadi Kelly ni didapati mengalami sepsis. Lalu anak-anak dia dan suaminya pun mencarilah doktor yang pakar untuk menjalani pembedahan kecil sepsis ini. Kelly Martin dia memilih Dr. Christopher Duns sebagai pakar bedah saraf dengan reputasi yang cemerlang untuk melakukan pembedahan di Hospital Baylor Panel. Ianya merupakan satu persediaan mudah sebelum percutiannya. Malangnya, Kelly tidak dapat bercuti maupun berjumpa dengan suami dan anak-anaknya. Kerana sejurus selepas pembedahan tersebut, Kelly meninggal dunia. So pihak hospital pun taklah mengambil apa-apa tindakan terhadap doktor tersebut sebab komplikasi semasa pembedahan tu memang akan ada. Okey, seperti yang kita dah tahu, Duns ni bukan satu je fatality di tangannya. Terdapat 33 kes sama ada meninggal ataupun cacat. Orang lagi bangsa kepada Duns, Les Passmore. Dia seorang penyiasat yang telah dirujuk kepada Duns oleh doktornya. So Passmore ni menjalani pembedahan pada 30 Disember 2011. So ketika menjalankan pembedahan tersebut, pakar bedah vaskular Mark Hoyle yang mengiringi pembedahan tersebut kemudiannya memberi keterangan bahawa dia memerhatikan Duns memotong ligamen di sekeliling saraf tunjang yang biasanya tidak disentuh dalam pembedahan tulang belakang tersebut. Duns juga telah dengan cuainya telah meletakkan peralatan bedahnya di tempat yang salah. So bukan itu saja, Duns telah mencabut skru pada salah satu peralatan membuatkan ianya mustahil lagi untuk digunakan. So doktor ni rasa macam tak sedap hati ketika pembedahan tersebut. Lalu dia pun cakap, dia pun meletakkan dia punya scalpel, dia pisau bedah. Sebab dia ni doktor yang mengiringi Duns lah. So dia pun letakkan pisau bedah dia dan dia cakap pada Duns, berhenti sekarang.
kau kena berhenti. Kau maksa Dance untuk memberhentikan operasi pembedahan tersebut. Operasi pembedahan tersebut, dia bersumpah yang bahawa dia tidak mahu lagi berada dalam dewan bedah yang sama bersama Dance lagi. So Passmore ni, instead of dia menjadi semakin pulih, keadaan dia menjadi semakin teruk. Dia tidak boleh bergerak. Jadi kita pergi ke pesakit atau pemangsa seterusnya, Jerry Summers. Jerry Summers ni dia bukan sahaja pesakit Dan, tapi dia juga merupakan rakan baik kepada Dan. So sama meminta rakannya itu untuk menjalankan prosedur pembedahannya kerana sakit leher kronik akibat kemalangan kereta. So dia sebenarnya ada sakit leher je tau. Tetapi pembedahan itu telah menjadi titik perubahan hidupnya. Seorang doktor yang menyimak semula kes ini berkata ketika pembedahan Dan telah terkena dan merosakkan arteri vertebrata lalu menyebabkan pendarahan yang teruk. So bila dah pendarahan teruk, Dan menggunakan antikoagulan untuk mengurangkan pendarahan sehingga memberi tekanan kepada tulang belakang Summers. Lalu Dan pun mengeluarkan sebahagian daripada tulang belakang Summers sehingga kan kepalanya tidak lagi dapat ditampung oleh tulang belakangnya sendiri. So sejurus selepas Summers ni bangun, dia tidak dapat merasakan kaki dia. Dia tak dapat rasakan kaki dia lagi, tapi dia rasa kesakitan yang sangat, tapi dia tak dapat merasakan kaki dia. Menjadi sangat teruk kerana Summers ni mengalami quadriplegic. Quadriplegic ni adalah lumpuh kepada 4 anggota, iaitu kedua tangan dan kaki. So dia tak boleh gerak langsung. Kan pada satu hari, Summers berkata kepada teman wanitanya lah, cakap, saya nak mati, bunuh saya, saya nak mati. Bayangkan daripada sakit leher saja, dia berjumpa dengan kawannya, seorang pakar bedah yang berprestij, tetapi terus lumpuh seluruh badan. Keempat-empat anggotanya lumpuh, tidak boleh bergerak. Akibat daripada komplikasi ini semua, 1 tahun selepas itu, Summers pun meninggal. Oleh kerana terlalu banyak komplikasi, Hospital Baylor Plano ni mula mempersoalkan kredibiliti Dance. So dia mulalah nak buat research balik terhadap pesakit-pesakit Dance dan sebagainya. Sebelum mereka mendalami kes Dance ni pun dia bijak. Dia pun terus meletakkan jawatan, lalu dia apply kerja di hospital yang berbeza. Walaupun dia telah meletakkan jawatannya, beberapa staf di hospital melaporkan kepada pihak lembaga perubatan. Tetapi mereka mengatakan yang ianya adalah perkara normal bagi neurosurgeon untuk mengalami komplikasi yang lebih tinggi berbanding dengan yang lain. Terus setelah Dance mendapatkan kerja di salah sebuah hospital di Dallas, dia diambil sebagai doktor kontrak. Okey, sebab apa dia masuk doktor kontrak sementara sehingga kan pihak hospital mendapat rekod-rekod lama daripada Hospital Baylor Plano. Walau bagaimanapun, sebelum pihak hospital berjaya mendapatkan rekod daripada hospital yang sebelum ni, Dance telah menunjukkan bendera merah. Jururawat-jerawat di sana tertanya-tanya jika Dance ni berada di bawah pengaruh dadah semasa bertugas, kerana Dance didapati memakai shrubs yang sama selama 3 hari berturut. Semasa Dance menjalankan pembedahan terhadap Floyla Brown, beberapa komplikasi berlaku. Menurut seorang jururawat, pendarahan yang teruk berlaku sehingga kan Dance sendiri tidak dapat melihat apa yang dia sedang lakukan. Pada keesokan harinya, Brown tidak menyedarkan diri. Lalu dia diletakkan di ICU. Sebab dia punya keadaan tu sangat tidak normal dan sangat tenat. So pihak hospital cuba menghubungi Dr. Dance, dia call tak ada orang jawab. Dia call lagi tak ada orang jawab. Dan barang panggilan daripada pihak hospital kepada Dance tidak dilayan. Dan pada hari yang sama juga, Dance ni dia datang ke hospital, tapi dia datang lewat, bukan pada masa yang ditetapkan. Okey, sejurus lepas dia sampai di hospital, sepatutnya dia pergi direct kepada pesakit dia Brown tu. Sebab Brown tu tengah tenat, dia berada di ICU. So doktor-doktor nurse lain cakap, ini pesakit ni pergi tengok dia, apa masalah dia dan sebagainya. Sebab doktor lain dia tak boleh nak campur tangan, sebab ini kes Dance kan, dia tak boleh nak campur tangan. Tapi dia ni buat tak tahu. Instead of dia pergi ke orang yang tengah tenat, yang tengah nak nazak tu, dia boleh pula terus membedah seorang lagi pesakit. Dia
bukannya reschedule balik, okey cakap, oh puan saya tak boleh berdayu hari ni sebab saya ada kes emergency, tak ada. Dia teruskan pembedahan pada pesakit yang seterusnya. Kita masa ni juga dan dia masih dia pakai baju yang sama dengan semalam. So nurse-nurse ni nampaklah, perempuan kan, orang pakai baju sama mesti nampak kan. So nurse-nurse ni nampaklah yang jadi pakai baju sama dengan semalam. Masa yang sama, semasa dia menjalani pembedahan ke atas Mary Effort. Mary Effort ni dia punya pesakit pada hari itulah, dan sedang berfikir cara untuk memperbaiki kesilapannya pada prosedur Brown. So dia tengah bedah orang A, tapi sebenarnya dalam kepala dia tengah fikir pasal orang B. Yang sepatutnya dia jangan bedah dulu orang yang A ni. Tak, dia kena, sepatutnya dia kena pergi tackle masalah yang sebelum ni. Pembedahan Effort, Dance telah memutuskan salah satu daripada urat sarafnya. Dalam masa yang sama, dia telah melakukan prosedur di tempat yang salah, bukan di tempat yang sepatutnya. Masukkan skru pada tempat yang salah, lalu meninggalkan lubang skru tersebut begitu saja. Dan juga didapati tidak mengeluarkan disk belakang pesakit tersebut yang sepatutnya dikeluarkan. Dia biarkan je begitu. Dia biasakan masa pembedahan dia akan masukkan macam ada clipping tu kan, bila dah siap untuk slip disk sakit tulang belakang kan. So dia macam ada skru. So benda tu dia pasang terlalu longgar sehingga kan kalau kita terlanggar belakang ni, kita boleh rasa skru tu bergerak-gerak tau. Jadi selepas benda ni semua berlaku, pegawai-pegawai dan doktor-doktor dekat hospital ni pun mulalah tertanya, betul ke Dance ni memang seorang residen? Memang seorang pakar bedah? Betul ke dia ni? So, dia orang takut yang Dance ni sebenarnya dia sebenarnya tipu. Jadi, mereka melakukan siasatan dan mendapati Dance tidak menamatkan program yang sepatutnya bagi mendapatkan residensi. Patutnya untuk mendapatkan residensi ni Dance perlu menghabiskan sekurang-kurangnya 1000 pembedahan. Tapi yang peliknya, Dance ni dah dapat residensi even sebelum dia habiskan pembedahan yang ke-100. Maksudnya sebelum 100 pembedahan dia dah dapat residensi. Dia dapat pangkat residen tu. So ini dah menimbulkan tanda tanya lah kepada semua orang, macam mana dia boleh dapat benda tu. Akan tetapi pihak hospital tidak melaporkan insiden ini kepada lembaga perubatan lah. Sebab pada masa tu kalau doktor tu hanya kontrak ataupun sementara, dia tak perlu laporkan apa-apa kepada lembaga. Hospital pun tak naklah melalui proses-proses yang kenapa you pergi ambil orang ni tanpa melakukan background check, kenapa you... Okey, so lama kelamaan daripada report daripada keluarga mangsa, daripada pegawai-pegawai perubatan yang lain. Perubatan ni pun buat research. Dia buat research dan dia panggil lagi pakar-pakar neurologi yang lain untuk menyemak kembali kerja-kerja Dance ni. Betul, Dance ni memang tak ada pengalaman langsung dalam membuat pembedahan. Apa yang dia buat semua salah. Akhirnya lesen perubatan Dance ni telah digantungkan di Texas. Akan tetapi keluarga mangsa ni dia tak mahu Dance ni meneruskan pekerjaan di negeri lain. So kalau lesen tu digantungkan di Texas je, maybe kalau dia pergi ke negeri lain, dia masih boleh bekerja, dia masih boleh praktis sebagai seorang pakar bedah. Oleh kerana bagi mereka Dance ni seorang yang bahaya kepada masyarakat sebab dia boleh mampu membunuh dengan menggunakan lesennya itu, mereka pun menggesa pejabat peguam daerah untuk letakkan tuduhan jenayah terhadap Dance. Pada Mac 2014, 3 bekas pesakit Dance, Mary Effort, Ken Fennell, Lee Passmore, memfailkan saman berasingan terhadap Baylor Plano. Mereka mendakwa hospital berkenaan membenarkan Dance melakukan pembedahan walaupun mengetahui bahawa dia seorang doktor yang bahaya. Jadi benda ni pelik lah sebab dia seorang doktor pakar bedah dan sepatutnya sebelum hospital tersebut mengambil dia sebagai pakar bedah di hospital tu, mereka perlu melakukan background check. Dance ni dia tarik. Seorang rakan Dance mengatakan bahawa Dance ni memang seorang pengambil dadah yang tegar. Dia mengambil salah satu dadah yang dia ambil adalah kokain dan dia akan ambilnya daripada malam sampai ke pagi dan dia akan terus pergi ke tempat kerja. Dalam masa dia tengah buat pembedahan dan sebagainya, sebenarnya berada di bawah pengaruh dadah. Tapi hospital Baylor Plano ni walaupun dah ada banyak komplikasi terhadap Dance punya pembedahan, mereka ni tak buat apa-apa. Julai 2015, Dance ni telah dibawa ke muka pengadilan dengan penjara seumur hidup.
Akan tetapi semua masih tidak puas hati bagaimana Dance boleh mendapatkan residensinya dengan cepat. Sehingga ke hari ini ia menjadi satu tanda soal macam mana Dance boleh mendapatkan lesen membunuh ni daripada lembaga perubatan. Sebab dia belum menamatkan proses residensinya lagi, tapi dia dah dapat title doktor bedah tu, neurosurgeon. Banyak lagi kes-kes fatality dan cedera yang diakibatkan oleh Dance itu sendiri, sehingga kan mereka mengatakan Dance ni seorang psiko dengan pisau bedah. Dan sekali lagi kita persoalkan kenapa pihak hospital tidak menjalankan ujian-ujian dadah tersebut. Tapi pihak hospital mengatakan ujian air kencing dadah Dance ni sentiasa negatif, tak pernah pun positif. So sebab tu mereka tidak mengambil apa-apa tindakan. Mereka menyoal siasat Dance ni, dia tidak mengaku salah ke atas apa-apa pun. Mereka terbaca satu email yang Dance mengatakan pada teman wanita yang dia ni adalah Einstein ataupun God. Dan seterusnya dia mengatakan bahawa you my child are the only one between me and my other side, and become a cold-blooded killer. Pak Dance ni mengatakan dirinya seorang yang bijak pandai seperti Einstein dan dia mempunyai kuasa seperti God, seperti Tuhan. So dia mengatakan yang dia tidak mahu lagi buat kebaikan dan sebagainya, tapi dia nak menjadi seorang pembunuh bersiri. So dari sini kan, apa yang korang rasa? Adakah Dance ni seorang psikopat ataupun dia ni di bawah pengaruh dadah yang sangat teruk, ataupun tak tahulah, maybe dia hanya bunuh untuk suka-suka. So apa pendapat korang sebenarnya? Terima kasih kerana menonton episod kedua Dr. Death. So jangan lupa nantikan episod ketiga. So tekanlah butang notification tu supaya nanti bila dah keluar episod ketiga anda akan dinotify. Terima kasih.